solehin, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah, ma ba'. Bunda Aini dan bunda-bunda yang saya kasihi, semoga semua dalam keadaan sihat ya. Baru je Bunda Ros hubungi dalam pukul 4 lebih. Alhamdulillah, saya pada hari Khamis saya memang tidak keluar. Ada kelas tapi kelasnya online je malam. Jadi bolehlah kita mengisi masa. Cuma saya minta dengan Bunda Ros untuk rehat sekejap berkenaan dengan perbincangan syurga. Kita pergi ke satu perbincangan lain berkenaan dengan zikir-zikir Nabi SAW selepas salat. Jadi tujuannya sebagai persediaan untuk kita menghadapi Ramadan dengan cara yang lebih berkesan dan lebih mengikut panduan daripada Nabi Muhammad SAW. Justru kita ini saya gunakan buku ini sebagai rujukan perbincangan kita, iaitu karya saya dalam akhir tahun lepas, Zikir Nabawi selepas salat. Jadi buku ni dia bukan sekadar menghimpunkan zikir Nabi, bahkan ulasannya kita namakan Zikir Nabawi selepas salat, ulasan terperinci. Tapi cerita kita pada petang ini, bunda-bunda sekalian, ialah cerita yang ringkas. Kita sekadar nak tahu, kita nak faham apa dia, bukannya cerita secara mendalam ya. Baik, jadi bila kita sebut tentang zikir selepas salat ini, saya cerita je lah sebab benda ni benda dah biasa dengan kita, cuma kita nak tengok sesuai ke tak sesuai apa yang kita lakukan selama ini dengan sunnah Nabi SAW. Pertamanya, selepas kita memberikan salam, maka akan ikut sunnah Nabi SAW ialah Nabi membaca istighfar sebanyak 3 kali. Itu disebutkan oleh Syauban radhiyallahu an. Izan sarafa min salatihi ay sallallahu alaihi wasallam istighfara salatan. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat, baginda akan beristighfar sebanyak 3 kali. Ya. Okay, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa min salatihi. Jadi itu yang pertama ya, beristighfar dahulu sebanyak 3 kali. Tapi istighfar itu ulama bahas bagaimana cara beristighfar, kerana istighfar ini dia ada pelbagai bentuk. Hatta kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu pun dianggap sebagai istighfar. Ataupun kalau kita baca doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pun consider sebagai istighfar juga. Ataupun apa-apalah doa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, itu doa Nabi Musa alaihi salam, pun istighfar juga. Jadi sekarang ni kalau begitu, bagaimana bentuk istighfar selepas salat? Itu ada ditanyakan oleh Al-Walid kepada Al-Auza'i. Maka Al-Auza'i pun kata taqul astaghfirullah, astaghfirullah. Kamu sebut astaghfirullah, astaghfirullah, ada istighfar selepas salat. Yang mesti ada sebutan astaghfirullah. Maka dalam memahami pandangan ataupun ulasan daripada Al-Auza'i ini, ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama, ulama menyatakan selepas salat cukuplah kita membaca astaghfirullah tanpa sebarang tambahan. Cukuplah baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali ya. Tapi ada pandangan lain yang menyatakan
Astaghfirullah tu ialah lafaz yang paling minimum, yang mana kalau boleh kita baca lafaz yang sedikit, kalau boleh tambah, kita tambah. Contohnya di Malaysia kita terkenal dengan bacaan istighfar Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Jadi itu yang biasa dibaca di Malaysia, ataupun kita boleh baca Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ada hadis yang menyatakan bahawa sebenarnya Nabi SAW kerap kali didapati membaca istighfar Astaghfirullah wa atubu ilaih. Okay. Cuma sebagai tambahan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekalian, kalau kita baca Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih, itu baris yang betul ya. Jadi dia belakangkan itu al-hayya al-qayyuma, bukannya al-hayyul qayyumu. Biasanya kita baca al-hayyul qayyumu kan. Okay, tapi yang lebih tepat ialah al-hayya al-qayyuma. Tapi bacaan al-hayyul qayyumu pun betul, boleh diterima. Cuma lebih tepat. Apa yang lebih tepat ialah al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih, dan tidak ada al-azim. Bukannya astaghfirullah al-azim, bukan. Dia terus je astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, boleh tak mudah-mudahan bagi respon sikit supaya boleh hidup perbincangan kita ni. Selepas istighfar, bonda-bonda baca apa? Ulang Ustazah, Ustaz. Soalan. Lepas istighfar, baca apa? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul wa ta'ala kulli syai'in qadir. Terima kasih banyak Bunda Hawa ya. Okey, Bunda Hawa kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang lain sama ke? Yang lain? Sama Ustaz, sama. Sama. Ya, Okey. sama Ustaz, sama. Okey, sama. Okey, cuma Bonda Uda yang kata baca ayat kursi kan. Tapi yang lain semua kata sama la ilaha illallah tu. Yang sebenarnya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, dia kurang sesuai untuk dibaca selepas istighfar. Boleh, tak ada masalah pun. Cuma kurang sesuai dan ia kurang menepati sunnatun Nabi SAW. Kerana kalau kita lihat dalam hadis riwayat Muslim ataupun hadis riwayat Muslim, Sauban menceritakan selesai daripada salat, Nabi selalunya SAW akan beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Jadi yang tepatnya lepas istighfar tu kita baca Allahumma antas salam dulu. Saya kira yang bonda biasa buat ialah Astaghfirullah, kemudiannya la ilaha illallah wa la syarikalah sampai habis. Kemudian baru baca apa kemudiannya? Siapa boleh cerita? Allahumma ajirna minan nar, bonda Narmawati sebut. Saya kira yang lain pun semua sama. Lepas Allahumma ajirna minan nar baca apa? Allahumma antas salam. Allahumma antas salam kan benda Zaini kan. Jadi sebenarnya dia kurang tepatnya. Yang tepat ialah Astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis. Yang tu lebih menepati sunnatun Nabi SAW. Dan itu yang disebutkan oleh ulama pun ya. Baik. Okey, itu bahagian yang kedua. Boleh jelas kalau benar-benar ada je persoalan, rasa macam janggal ke, tak kena dengan apa yang kita amal, nak dapat penjelasan lanjut, boleh maklumkan segera Okey. Ya, Bunda Hawa. Ustaz, kalau macam subuh dengan maghrib tu, saya panjang-panjang sikit lah, betul baca Allah. Kalau macam saya kata, kalau macam zuhur, asar tu, saya baca pendek lah tu, baca terus baca Allahumma antas salam wa minkas salam tu. Yang saya panjangkan maghrib dengan subuh. Maghrib dengan subuh tu yang baca La ilaha illallah tu. Apa panjang banyak zikir lah. Kalau situ kalau macam yang 3 waktu tu saya baca pendek-pendek je lah, baca istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tu kan. Lepas tu baca ayat kursi, tu je.
Okey, saya faham. Okey, sekejap Betul ke Ustaz? Betul tak Ustaz? Okey, tak apa. Kita Betul tak berbincang. Ustaz tu masa tu sebab tu? Sekejap bonda, sekejap dia bonda berkenaan dengan macam tu, tak ada masalah bab panjang pendek tu memang maghrib dengan subuh tu dah ada panjang sikit. Cumanya saya nak cerita susunan dahulu. Lepas istighfar tu kita baca Allahumma antas salam dulu. Dia punya susunan dia. Bukannya dibaca la ilaha illallah wa la syarikalah. Tapi nanti bonda saya akan ceritakan lepas ni apa dia ya. Okey, baik. InsyaAllah. Bonda Intan tanya apa rujukannya. Rujukannya ada dalam, kalau bab tadi ada dalam hadis Muslim, dan kalau kita baca dalam ulasan-ulasan ulama pun termasuk ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi apa pun macam tu lah dia punya ulasan dia. Dan Bonda Intan, itu yang saya kumpulkan dalam buku ni. Zikir Nabawi selepas salat, kita dah sebut dah mana dia punya rujukan dia, ulasan ulama tu, kitab yang mana satu ya. Okey, baik. Yang ketiga seterusnya ialah, boleh tak saya nak tahu bonda, apa respon bonda tentang bacaan Allahumma antas salam. Okey, lepas kita baca istighfar, kita pun baca Allahumma antas salam. Okey, bacaan Allahumma antas salam tu macam mana? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darat salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Tabaraka rabbana wa ta'alait wa ta'alait ya zal jalali Ya zal jalali wal ikram. Okey, yang lain? Okey, yang lain semua sama ke bacaan tu? Ustaz, saya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Pendek sikit bonda Saudah. Saya Allahumma antas salam wa minkas salam. Zikir harian. Okey, terima kasih bonda. Okey, bonda Hawa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adhina jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Saya betul ke tak betul tak tahu Ustaz. Terima kasih banyak pada bonda Hawa. Bonda Nur ke yang jadi admin tu? Dan juga bonda Saudah. Okey, bonda Saudah ni sampai sekarang pun admin Bonda Ros. Bonda Ros, okey. Bonda Saudah ya. Dan bonda Saudah sampai sekarang pun masih lagi puteri muda lagi. Okey, baik. Bila nak jadi permaisuri pula? Ya, dah bunda, dah nenek. Okey, baik. Jadi berkenaan dengan bacaan tu, sebenarnya bacaan yang panjang, dengan minta maaf ya bonda Ros, bonda Hawa dan bonda-bonda lain, saya minta maaf banyak. Bacaan panjang tu sebenarnya tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau kita tengok, ada tak sahabat yang amal bacaan yang panjang tu pun, bacaan tu lah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ada tak sahabat Nabi mana-mana yang amal zikir panjang tadi? Setakat yang saya baca lah, dan kita pun nak tanya orang ustaz yang lain, tidak ada. Okay, jadi bacaan yang lebih tepat ialah bacaan yang dibacakan oleh bonda Saudah tadi, iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ataupun tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu yang lebih mendapati sunnatun Nabi SAW. Dan rujukannya ialah cerita Sauban juga. Sauban cerita tadi, lepas Rasulullah SAW beristighfar sebanyak 3 kali, waqal, Rasulullah baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dan bila saya tengok dalam kitab yang lain pun sama juga. Itu je. Dan saya ada jumpa satu ulasan ulama iaitu Syekh Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' Tirmizi. Beliau menyatakan bacaan panjang tu, wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam, apa tu? La asla lahu, ia tidak wujud dalam mana-mana kitab pun.
Bahkan ia merupakan rekaan para penlipu lara ataupun tukang-tukang cerita je. Ia tidak datang daripada hadis Nabi SAW. Okey. Boleh bonda? Ada persoalan dulu ke? Saya baca pendek ya Ustaz. Allahumma salam wa inta salam tu. Dia belum tamat lagi tu bonda Zaini. Dia kena habis sikit. Allahumma anta salam, amika salam, tabarakta zal jalali wal ikram. Tabaraktaza. Tabaraktaza. Ada macam ni. Tabarakta. Ya. Tabarakta zal jalali wal ikram. Ataupun sama yang puan bonda apa ya? Ar-Razia. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nak ada ya boleh, tak ada ya pun tak apa. Antara dua. Saya baca balik Allahumma Habis macam mana Ustaz yang baca panjang tu tak boleh baca panjang lagi Ustaz? Terus yang baca panjang, baca. Yang baca panjang tu bonda Hawa tidak ada dalam hadis. Bahkan kemungkinan ia rekaan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ya, daripada apa ni Ustaz dia ngapa tapi kita anulah dalam fiqh solat tu tak salah saya pun ada dibaca tu juga. Ada dia dalam sebab tu rujukan kita bonda ialah kitab-kitab yang muktabar, bukannya buku-buku biasa-biasa. Sebab dalam bab ini saya tahu memang ada pun kitab yang tulis yang panjang, tapi kitab yang tulis yang panjang tu dia pasti tidak ada rujukan. Dia tidak ada rujukan. Yang ada rujukannya hanyalah bacaan pendek, iaitu memang daripada sunnah Nabi SAW. Okay. Saya ulang balik Dan tulis bacaan tu memang ada yang Puan Razia sebut tu. Saya copy and paste balik. Saya letak di ruangan chat tu. Okay. Itu bacaan tepatnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu sahaja. Itu yang lebih tepat. Okey. Okey, boleh semua? Boleh InsyaAllah Ustaz, boleh. Okey, Boleh, insyaAllah. Okey. Jadi yang panjang tu kita tinggalkan ni. Yang panjang Dia ubah lah Ustaz, tak apalah insyaAllah. Lagi kalau macam tu lagi pendek kan. Allah manta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram gitu Ustaz. Tabarakta ya zal jalal wal ikram tabarakta ya zal jalal wal ikram gitu Ustaz. Betul. Ubahlah. Tabarakta ya zal jalal wal ikram. InsyaAllah saya ubah ni. Okay, alhamdulillah. Sebab kita ubah tu kita nak ikut cara yang diajarkan oleh orang yang paling kita kasih, yang paling kita sanjung. Tak lain dan tak bukan ialah An-Nabiyul Ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi selepas kita baca Allahumma antas salam tu, benda-benda baca apa? Boleh saya tahu? Al-Fatihah. La ilaha illallah wahdahu la syarikah tu Ustaz. La ilaha illallah wa la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ke? Okey, alhamdulillah. Yang tu boleh kita ambil yang tu terus. Yang mana bacaan la ilaha illallah sampai habis tu tahlil. Kalau dalam solat zuhur, asar dan juga isyak kita baca berapa kali? 3 kali kan? 10. 3 kali. Selalu baca 3 kali Ustaz. Betul, 3 kali betul. Dan Saya baca 10. 10 kali ya. Banyak benda dia ni baca. Dia zuhur, asar dan juga isyak kita baca 3 kali. Manakala dalam solat maghrib dan subuh. Hanya maghrib dan subuh kita disarankan untuk membaca sebanyak 10 kali. Jadi caranya astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis sebanyak 10 kali dalam solat maghrib dan subuh. Manakala yang lain hanya dibaca sebanyak 3 kali. Itu lebih menepati sunnah Nabi SAW.
Okey, boleh? Selepas tahlil la ilaha illallah, baca tadi saya dengar bacaan Fatihah kan? Okey. Ya. Bacaan Al-Fatihah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ya. yang Allahumma la mani'a lima qataita tu. Bagus. Terima kasih banyak Bunda Saudah, saya pun terlupa dah. Dia sebenarnya ada beberapa zikir yang lain tambahan dia, tapi paling kuranglah ini kita cerita yang paling minimum. Selepas membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dinyatakan Nabi baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadda. Jadi ada bacaan itu ya. Dan ada lagi bacaan yang lagi panjang, tapi bacaan lagi panjang tu nanti dia akan menyusahkan pula ibu sekalian. Kecuali lah kalau Bonda tengok mana-mana buku zikir itu senang sikit lah bagi rujukan. Okay. Jadi habis saja baca 3 kali ataupun 10 kali, barulah sambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadda. Tapi siapa yang tak hafal lagi, tak apalah, kita hafal pelan-pelan. Okey, baik. Terima kasih banyak. Kemudiannya barulah kita ada tadi suara menyatakan bacaan surah Al-Fatihah kan? Okey. Bacaan surah Al-Fatihah setakat yang saya tahulah benda-benda, saya minta maaf kalau saya silap. Dan inilah yang saya dok baca, kita dok dengar ulasan ilmuwan yang lain. Tidak ada satu pun hadis Nabi SAW yang menggalakkan ataupun menyarankan kita membaca surah Al-Fatihah selepas salat. Tidak ada. Dan kebelakangan ini, saya duk dengar imam-imam di Selangor ni pun, boleh dikatakan hampir semua mereka tidak membaca surah Al-Fatihah selepas salat. Ada lagi yang baca, tapi yang baca tu amat-amat sedikit. Ya, amat-amat sedikit. Kebanyakan dia tak baca dah. Jadi yang tepatnya tidak perlu membaca surah Al-Fatihah. Okey. Ada apa-apa, Bunda? Apa Bunda terus? Kalau yang Allahumma arjirni minarna tu subuh? Allahumma arjirni minarna. Okey, kita nanti saya ceritakan Bunda Zarina Okey, Bunda Fatimah. Tak ada, saya nak tanya yang tu tadi lah Ustaz. Allahumma ajirna minanna tu, tapi dia dah cakap dah. Okey, tak apa, nanti saya ceritakan. Okey, baik. Okey, terima kasih. Jadi Fatihah tidak ada. Dia sebenarnya yang pentingnya yang betul-betul ikut urutan hanyalah istighfar dan juga Allahumma antas salam. Lepas tu kita nak baca apa pun terpulang daripada kita. Tapi ada ulama yang kata kita habiskan dulu zikir, barulah hujung untuk kita baca ayatul kursi ke, 3 kul ke. Ada juga yang kata tak apa mana-mana pun. Okey, ini saya nak cerita bagi mudah aja. Lepas kita baca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun tambah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita boleh membaca ayatul kursi. Ayat ni kalau tak kursi senang pun tak apa ya, terpulang kepada benda-benda sekalian. Jadi baca ayatul kursi, apa kelebihan membaca ayatul kursi? Kata Nabi SAW, orang yang selalu beramal dengan ayatul kursi fi kulli duburi salat, fi duburi kulli salatin, pada setiap hujung salat, maka tidak ada pembatas antara dia dengan syurga melainkan kematian. Artinya kita sudah layak untuk masuk ke dalam syurga, tinggal lagi kita belum meninggal dunia aja. Kalau kita dah meninggal dunia, insya-Allah kita layak masuk syurga lantaran kita selalu beramal dengan ayatul kursi. Okey. Lepas tu barulah kita boleh membaca 3 kul. Dan 3 kul ni dia hanya dibaca sekali je. Dia beza dengan zikir pagi petang. Kalau zikir pagi dan petang, setiap kul tu dibaca 3 kali. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ya. Tapi kalau sebelum tidur pun sama juga. Kalau sebelum tidur
Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Tapi dalam kes selepas Falak ini, kalau ikut hadis Nabi SAW hanya dibaca sekali sahaja. Hanya dibaca sekali. Okey. Dan okey. Baik. Selepas itu barulah kita boleh membaca yang tasbih, tahmid dan takbir itu. Dalam kes tasbih, tahmid, takbir itu, dia ada beberapa cara. Cara yang paling mudah ialah kita baca 10 kali je semuanya. Okay. Saya sambil tulis Cara satu, tasbih 10 kali. Sorry. Tahmid 10 dan takbir pun 10. Okay, ini cara satu. Dan cara satu ini sesuai untuk orang yang kepenatan ataupun orang yang mengejar masa ataupun orang yang lepas solat tu dia ada kerja, dia ada urusan lain. Okey, tak apa. Boleh baca 10 kali pun jadilah daripada langsung tak baca. Okey, cara yang kedua ialah tasbih dibaca, yang ni yang standard kita buat. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dan tahlil, berapa tahlil? 1. Sekali je Puan Amira. Okey, jadi semuanya genap berapa tu? 100 kali kan? 100 kali. Ya. Okey, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, tasbih 33, tahmid alhamdulillah 33, takbir berapa? 34. 34. Dan mungkin kaedah yang ketiga ni boleh diamalkan selepas maghrib. Kerana lepas maghrib tu kita dah baca tahlil banyak dah 10 kali kan. Jadi oleh kerana kita dah baca banyak dah tahlil lepas maghrib 10 kali, maka bolehlah kita amal dengan tasbih secara yang ketiga ni. Subhanallah 33, tahmid 33 dan takbir 34. Dan ada satu lagi cara yang saya kira cara yang terakhir ni cara yang jarang didedahkan kepada kita. Namun ia memang ada dalam hadis Nabi SAW, iaitu tasbih 25, tahmid 25, takbir 25 dan tahlil pun 25 kali. Maka genaplah 100 kali juga. Okay, semua tu saya nyatakan dalam ruangan chat tu kan. Okay. Jadi dalam bab cara yang keempat ni, biasanya kalau saya secara peribadilah, kalau boleh saya kongsi dengan bonda-bonda sekalian, saya amal selepas solat subuh dan juga selepas solat Jumaat. Itu amalan peribadi dia bukannya ketentuan sunnah tak. Secara peribadi sebab saya nak amal juga cara yang keempat tu, saya baca lepas subuh, setiap kali solat subuh dan juga selepas solat Jumaat. Okey. Standardnya saya akan buat cara yang kedua. Cara kedua. Okay. Cuma bila saya terdesak, barulah saya akan guna cara satu. Itu terdesak sangatlah tu. Memang masa terlalu mengejar masa kan. Okay. Tapi kalau boleh cara satu tu dia panggil alternatif akhir lah. Kita dah tak tahu, dah memang sempit masa tu bolehlah nak guna cara satu. Okay. Seboleh-bolehnya kita guna cara 2 ataupun 3 ataupun cara yang keempat. Okay. Sekarang ni benda-benda ada persoalan dulu ke sebelum saya lanjut lagi? Ustaz, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu la ilaha illallah. Macam tu. Yang baca habis tu benda. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita baca 2 kali lah ya? Ya? Jadi baca 2 kali lah ya? Tadi kita dah baca dah mula-mula tu. Yang mula-mula tu zikir lain, yang ni zikir lain pula, tapi ialah dibaca sebanyak 2 kali, betul. Okey. Sebenarnya dalam zikir ni dia tak ada yang contohnya habis baca subhanallah 33, tengah tu dia baca subhanallah yang bihamdihi. Macam mana tu? Saya pun tengok ada bacaan dia. Kemudiannya alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan, apa benda tu saya tak ingat lah macam mana dia punya ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin
Bukan. Dia lepas subhanallah tu dia ada bacaan, alhamdulillah bacaan, dan kalau Allah Akbar tu sampai 33, Allahu Akbaru kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah. Yang tu semua tak ada ya. Yang adanya ialah baca subhanallah je 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey. Ya Bunda Asia? Nak tanya lagi Ustaz. Yang lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, ada lagi sambung la haula wala quwata illa billah tu, ada wirid anis Alhamdulillah. Wala na'budu illa iyyahu. La haula wala quwata illa billah tu tidak ada selepas tahlil tu. Kalau ada pun yang mula-mula tu Bunda Saudah. Yang baca panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu baca sebanyak 3 kali tu. Lepas tu dia ada bacaan panjang dia. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa la fadl. Sian-sian tu, yang tu saya tak kongsikan di sini kerana ia zikir yang jarang kita dengar, dan kalau saya cerita pun payah nak ingat kat sini. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang tu. Tapi saya terbaca dalam ni zikir pagi petang tu ada. Ya. Tapi selepas bacaan tasbih tahmid apa tu tak ada la haula wala quwata illa billah, tak ada. Okey, terima kasih banyak Bunda Saudah. Terima kasih. Okey, sama. Ada tak kita baca sebelum kita baca subhanallah tu? Kita baca ilahi ya rabbi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ilahi rabbi tu kan. Sebenarnya tak ada benda tu, tapi dia bukannya benda besar lah. Kalau nak baca pun bukan isu besar. Cuma kalau boleh kita tak baca lagi baik. Tapi kalau nak baca pun tak apalah, dia bukan benda besar pun. Faham. Okey. Kemudiannya bonda sekalian. Okey, Bonda Linda. Saya nak tanya, yang tadi Ustaz dah jelaskan bacaan surah Al-Fatihah sebelum membaca doa itu. Tapi sekarang ni kalau kita baca sebab kita dah terbiasa mengamalkan bacaan surah Al-Fatihah tu, macam mana Ustaz? Adakah ia memudaratkan ataupun makruh ke? Ada apa-apa hukum ke Ustaz? Dia setengah ulama' dia keras lah, dia kata bid'ah. Tapi saya tak suka untuk menggunakan term bid'ah tu. Saya lebih suka kita sebutkan begini, siapa yang selalu amal surah Fatihah dalam keadaan dia dah tahulah bahawasanya surah itu tidak ada pun selepas solat, maka ia melakukan perbuatan yang menyalahi sunnah. Jadi maknanya bila menyalahi sunnah dia rugilah. Dia rugi. Kita tak boleh kata sekurang-kurangnya saya baca Quran saya dapat pahala. Tak boleh. Pahala ni bukan bergantung kepada baca ke tak baca. Ia bergantung kepada kena ke tak kena dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kalau kita baca banyak mana pun tapi tak kena dengan sunnah Nabi, maka ia tetap akan ditolak. Sama seperti orang yang membaca Quran dalam rukuk dan sujud. Okay. Boleh tak kalau kita kata pada dia, puan tak boleh baca Quran masa rukuk dan sujud? Kita kata macam tu kan. Ajak. Ya. Okay. Kalau ada orang baca Quran masa rukuk dan sujud, kita pun tanya dia, puan tak boleh baca Quran masa rukuk dan sujud? Boleh tak dia jawab, kurang-kurang saya baca Quran? Okay, tak kena sebab Nabi SAW sendiri menyatakan saya dilarang membaca Al-Quran masa rukuk dan sujud. Dan larangan itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kes ini, tidak membaca surah Fatihah lagi baik daripada membaca. Tapi berdosa ke baca? Tak berdosa ya. Adakah kita dianggap sebagai orang yang teruk kalau baca? Mana ada tak teruk pun. Cuma kalau kita tak baca, ia lebih menepati sunnatun Nabi SAW. Jadi benda kita kena fikirlah. Kita kena fikir kita nak ikut cara Nabi ke, kita nak ikut cara kita sendiri. Okey, baik. Faham. Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Jazakallah. Wa iyyakum. Baik. Dan antara bacaan lagi yang boleh kita amalkan selepas solat. Okey. Selepas solat subuh dan juga solat maghrib, kita disunahkan untuk membaca Allahumma ajirni minan nar.
Dia hadis tentang Allahumma ajirni minan nar tu dia tidaklah sampai hadis yang sahih. Tapi hadis yang boleh diterima. Okey, lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali, okey, lepas zuhur berapa kali? 3. Lepas asar 3. 10 kali Puan Mira. Okey, lepas isyak berapa kali? Lepas isyak 3. Okey. Dia sebenarnya 3 tidak ada pun kesunahan untuk membaca Allahumma ajirni minan nar selepas zuhur, asar dan juga isyak. Tidak ada. 3 kali pun tak. Kita hanya membaca Allahumma ajirni minan nar selepas maghrib 7 kali dan selepas subuh 7 kali. Itu sahaja. Tidak dibaca selain daripada maghrib dan juga subuh. Tak payah baca lah. Dan kalau orang kata salah tak nak baca, kita nak doa pada Allah supaya jauh daripada neraka. Bukankah ada hadis Nabi SAW menyatakan kalau kita berdoa jauh daripada neraka 3 kali, maka neraka pun berdoa kepada Allah agar menjauhkan kita daripada dia. Maka kita jawab macam jawapan sama tadi, tidak ada masalah. Kita berdoa ni satu benda yang digalakkan. Cuma berdoa tu mesti kena dengan kaedah. Okey. Yang kedua, kaedahnya memang baca Allahumma ajirna minan nar tu hanya 7 kali selepas maghrib dan juga subuh. Tidak ada dalam solat yang lain. Dalam solat yang lain tu kita nak doa jauh daripada neraka, kita doa dalam solat. Seperti contoh, kita doa sebelum salam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Contohnya, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar wa a'udzubika minan nar. Jadi boleh dibaca masa lain. Tapi Allahumma ajirni minan nar tu tak perlu. Ia hanya selepas maghrib dan selepas subuh. Okey. Kemudiannya menerus. Ya, kita Allahumma ajirna minan nar tu boleh ke? Kita cakap Boleh, tak ada masalah. Dia asasnya yang Nabi ajar tu Allahumma ajirni minan nar. Okey. Kalau kita nak baca contohlah menerus kalau orang tu jadi imam, dia nak baca Allahumma ajirni minan nar tu, Allahumma ajirna minan nar. Kalau ajirni, jauhkan aku. Kalau ajirna, jauhkan kami. So kalau jadi imam nak ajirni ke ajirna, maka ulama kata kalau kita baca ajirni pun tak ada masalah. Kita memang niat untuk keseluruhan jemaah yang hadir. Okay, ada ulama kata kita tukarlah Allahumma ajirna minan nar. Ada ulama kata kalau tak tukar pun tak apa. Bukanlah bila kita baca Allahumma ajirni minan nar itu doa untuk kita seorang je, tak. Ia merangkumi juga doa untuk orang lain. Sama dengan menerus solat maghrib nanti seorang diri. Maka lepas solat tu menerus pun doa Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan aku daripada neraka. Tapi dalam masa sama menerus niatkan sekali suami, anak-anak, cucu-cucu, kawan-kawan secara umum. Sebutan tu dia tidak semestinya merujuk kepada kita berseorangan. Tak semestinya. Okay. Betul benda Darmawati, waktu lain tidak perlu dibaca 3 kali. Hanya lepas maghrib dan subuh sahaja. Baca sebanyak 7 kali. Okay. Ustaz, dalam kita baca Allahumma tak apa Ustaz? Puan Aisyah? Kalau kita terus baca Allahumma ajirna minan nar, tak, kita tak sebut Allahumma ajirni minan nar. Jelas. Suara bonda tak berapa kuat. Ya. Bonda baru masuk. Bukan. Cuba cakap kuat sikit. Allahumma ajirni minan nar. Boleh? Semula. Macam saya terus Allahumma ajirna minan nar. Saya tak sebut Allahumma ajirni minan nar. Boleh, mana-mana pun boleh sebenarnya Bunda Aisyah. Allahumma ajirna pun boleh, Allahumma ajirni pun boleh. Okey, terima kasih. Okey, sama. Cuma asasnya Allahumma ajirni. Tapi kalau kita nak tukar Allahumma ajirna, tidak ada masalah. Berdoa masa rukuk dan sujud, berdoa boleh. Berdoa memang digalakkan masa sujud terutamanya masa rukuk kan. Yang tak bolehnya baca Quran. Baca Quran masa rukuk dan sujud tak boleh. Tapi kalau kita ambil zikir ataupun doa daripada Quran
untuk dibaca masa rukuk dan sujud itu boleh kerana dia jadi doa ataupun zikir. Baca Quran semata-mata, contohnya kita nak baca surah kuliah ke masa rukuk, itu tak boleh, dia jadi makruh hukumnya. Okey, kemudiannya selepas solat subuh, kita doa dalam Quran boleh. Selepas solat subuh, kita juga digalakkan untuk membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, aku mohon padamu rezeki, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkualiti dan juga amalan yang diterima. Itulah dia punya secara ringkas benda-benda sekalian ya. Mungkin benda-benda tak dapat tangkap semua apa yang saya sebutkan ini. Sebahagian orang mungkin dapat tangkap. Tapi kalau benda Ros, saya minta maaf yang benda sebab saya tak minta izin daripada benda Ros. Siapa yang ada kelapangan, siapa yang nak mendapatkan buku tu boleh. Saya ada berikan link di situ. Boleh dapatkan buku Zikir Nabawi selepas salat. Dia bukan sahaja mengumpulkan zikir-zikir tapi ulasan terhadap zikir itu sendiri. So di situ benar-benar akan nampak. Beli terus pada ustaz kan? Ya, macam mana benda? Beli terus pada ustaz ke? Kalau nak melalui saya pun boleh, tapi kalau nak mudah, kalau benda-benda biasa guna, beli je guna link yang saya berikan di ruangan chat tu. Faham. Assalamualaikum Ustaz. Ada Shopee ada ke? Shopee rasanya ada juga Shopee. Nanti saya berikan link Shopee tu pada benda Ros nanti. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. So senang nanti kita kita dapat melihat dengan jelas macam mana ulasan terhadap zikir-zikir yang biasa kita baca supaya kita nanti bulan Ramadan kita dapat menghayati zikrullah selepas solat itu dengan sebaik-baiknya. Okay. Ada soalan lagi tak sebelum saya nak buat dia punya penghujung-penghujung ni? Ada Ustaz. Okey, silakan. Lupa lah. Lupa dah. Minta maaf Ustaz. Okay. Selain Ustaz ajar pasal zikir lepas solat ni kan, saya nak bertanya berkaitan dengan tahlil juga. Mungkin tak lepas solat tu lah. Macam tahlil sebab ada yang menolak kan tahlil selepas kematian. Ada yang masih menjalankan. Nak dengan pandangan Ustaz macam mana? Oh, tahlil arwah lah. Ya betul. Tahlil arwah. Tahlil arwah ni secara asasnya tidak ada masalah. Saya rasa hampir semua ulama boleh bersetuju dengan tahlil arwah. Saya tak kata semua ya. Hampir semua ulama termasuklah ulama-ulama mazhab Syafi'i, iaitu dalam perbahasan boleh tak orang-orang yang hidup membaca Al-Quran dan dihadiahkan kepada si mati. Jadi majoriti ulama menyatakan boleh kita baca Quran niat pada si mati. Kalau ada pahala, sudilah Allah Ta'ala berikan pahala itu pada si mati. Terutamanya kalau orang tu ahli keluarga kita yang terdekat, suami, isteri, anak-anak, ibu bapa, lagi-lagi digalakkan. Okey, tapi ia mesti berlaku secara ikhlas dan bukannya diupah. Sebagaimana sebahagian orang kaya, dia upah pelajar-pelajar tahfiz untuk baca, yang tu tak boleh. Yang tu dia boleh dianggap sebagai bid'ah kerana kita mengupah. Tapi kalau kita sendiri membaca dengan keikhlasan, kita teringat contohlah, saya teringatkan ayahanda saya yang telah meninggal, saya pun baca, saya niat pada ayah, okey, insyaAllah boleh. Okey. Cuma isu yang kedua ialah cara itulah yang biasanya dipertikaikan oleh ilmuwan. Contohnya cara macam mana kita menetapkan hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40 tu, itu tidak ada. Itu tidak ada dalam mana-mana ajaran pun. Okey. Kemudian ataupun kita letakkan kaedah macam ni. Asal kekumpul je, tahlil arwah. Asal kumpul je, tahlil arwah. Baik kali dah. Contohnya kita masa tu ada anak nak ambil exam, SPM, kumpul ramai-ramai, okay, kita tahlil arwah dulu. Jadi apa kaitan dengan anak-anak SPM dengan tahlil arwah ni kan? Sepatutnya kita doa supaya kita solat hajat, kita doa supaya anak kita ni dapat menjawab soalan dengan baik. Dan kita tak perlu panggil orang luar pun, anak mereka pun SPM juga. Kenapa kita nak jemput orang luar doakan anak kita pula kan? Ini keluarga kita je. Okey, jadi benda-benda sekalian, dia isunya cara. Cara itulah yang membuatkan sebahagian ulama mula menolak.
Tapi kalau cara tu dalam keadaan sederhana, tidak menetapkan harinya bila-bila, tidak ada masalah, tidak perlu dibuat jamuan, kerana jamuan kematian ini satu benda yang amat dibenci oleh sebahagian ulama. Ya, Allah Alam. Itu secara ringkas ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, saya nak tanya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Macam minta maaf lah, macam GNI sendiri pun ada buat tahlil kan. Tapi macam kita niat sedekah sebab dia pun panggil ustaz-ustaz yang lain untuk sama-sama membaca kan. Saya rasa tak salah kan. Kita buat tahlil ramai, ada seorang ustaz mengetahui bacaan. Kalau kita buat tu dalam keadaan ikhlas, tak ada apa-apalah. Yelah macam Ustaz, macam GNI pun dia panggil ustaz-ustaz mesti kena bayar kan. Ustaz-ustaz pun mestilah ada jugalah sumbangan-sumbangan ustaz-ustaz tu kan. Jadi kalau macam kita yang bersedekah ni, rasa tak ada masalah kan Ustaz? Dia begini, soal bayaran pada ustaz itu, saya yakin bukan isu bayaran kerana kita mengupah baca tahlil, tidak. Tapi itu sebagai satu cara menghormati kerana ustaz sudah bagi masa dia untuk memimpin. Tapi bagi saya lah, kalau saya minta maaf ya, Bonda Ros dan lain-lain, sebenarnya tak perlu pun ada ustaz yang memimpin. Cukuplah Bonda Ros sendiri ataupun mana-mana bonda yang boleh, itu pun alhamdulillah sudah memadai sebenarnya. Tapi apapun, saya nak cerita asasnya boleh. Yang pentingnya tidak ada upah. Tidak ada ketentuan tertentu. Dan kalau boleh kita ubah, kita tak perlu baca tahlil pun tak apa, kita baca Quran. Okey, contohnya kita kumpul hari ni, kita kumpul keluarga kita, contohnya ada kematian berlaku, kita pun kumpul anak-beranak, kita bagi satu juzuk seorang, niat kepada arwah atuk, maka semua pakat baca satu juzuk, niat hadiah pada arwah atuk. Itu lagi besar. Semua orang baca Quran dan jumlahnya lagi banyak, dan yang membaca kalamullah lebih besar kedudukannya. Okey, Allah begitulah secara umumnya, secara umum. Ustaz, okay, lepas kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu barulah kita boleh menggerakkan badan kita, okay Ustazah? Ustaz kan? Saya faham isu tu. Bonda tidak boleh sibukkan lampu je, gelap dah. Okey, terima kasih banyak Bonda. Dia sebenarnya bukan lepas Allah majirna minan nar. Dia lepas Allah antas salam. Ini cerita bagi imam. Bagi bonda yang solat sendirian di rumah, tak ada isu. Dia tak timbul pun isu menggerakkan badan. Bagi kita sebagai makmum, tak ada isu pun menggerakkan badan. Yang isu menggerakkan badan ialah imam. Iaitu, imam, contohnya saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Ini saya buat ringkas ni. Astagfirullah. 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 Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabaraka dzal jalali wal ikram. Saya pun barulah saya gerakkan badan. Yang sebenarnya yang bonda rusannya tu sebab biasanya orang baca Allahumma ajirna minan nar dulu baru baca Allahumma antas salam. Sedangkan kaedah itu tidak diajar pun dalam sunnah Nabi SAW. Yang sunnahnya astagfirullah, Allahumma antas salam. Barulah kita pusing badan sama ada ke kanan atau ke kiri ataupun menghadap makmum. Itu bagi imam. Manakala kita yang solat sendirian, yang kita jadi makmum, tak ada isu tu. Tak timbul isu tu. Dan sebenarnya tak timbul pun isu membetulkan kaki. Lepas Allahumma antas salam tu baru sibuk betulkan kaki. Tak ada pun. Bagi jemaah makmum tidak ada benda tu. Kalau ada pun, ia dah berkaitan dengan solat subuh dan solat maghrib. Ada hadis dan hadis itu tidaklah mencapai taraf hadis yang sahih. Tapi boleh diterima. Iaitu makmum sebaik-baiknya meluruskan kaki setelah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali. Artinya, habis salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak dzal jalali wal ikram. Kemudiannya baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lepas maghrib dan subuh sebanyak 10 kali. Lepas 10 kali baru kita betulkan kedudukan kaki kita. Macam tu betul. Tapi sebenarnya itu pun ulama bahas.
Mesti ke begitu kalau orang sakit kaki macam mana? Sakit kaki tak ada masalah, nak luruskan dari awal pun tak ada masalah. Okey. Boleh jelas tak menerus? Boleh jelas Ustaz. Terima kasih. Sama. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya yang ada saya dapat apa ni yang kata lepas salam tu kan kita baca Allahumma inni ala zikrika tu. Tu macam mana Ustaz? Lepas salam kita baca apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika tu. Lepas dia kata yang saya dapat dalam TikTok kan banyak yang. Betul saya faham. Tu. Okey, dia begini. Bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, dan Nabi ajar tu Nabi sebut la tad'anna fi duburi kulli salatin, jangan kamu tinggalkan doa ini pada setiap kali selepas salat. Jadi apa maksud jangan tinggalkan doa ini pada setiap hujung salat? Hujung salat itu kebanyakan ulama menyatakan sebelum kita memberikan salam. Dah habis baca selawat Ibrahimiyah, kita dah baca doa-doa yang diperlukan, kita tutup dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukan tutuplah, kita baca doa tu juga sebelum kita memberikan salam. Okey. Tapi ada juga ulama yang menyatakan doa itu dibaca selepas salam, bukanlah dibaca betul-betul. Bukanlah lepas Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak, bukan dibaca terus. Kena istighfar dulu, kena baca Allahumma antas salam dulu. Lepas tu terpulanglah nak baca Allahumma a'inni terus ke ataupun lewat-lewatkan sedikit. Yang penting ia dalam zikir selepas solat. Boleh Bunda Aisyah? Ustaz, kalau dalam solat boleh juga ya Ustaz? Lepas Alhamdulillah. Okey, yang terbaik ialah sebelum salam. Yang terbaik. Sebelum salam ya. Yang terbaik. Kalau yang sebelum salam tu apa kita nak baca doa-doa apa Ustaz? Lepas kita baca selawat apa ya? Selawat Ibrahimiyah. Okey. Ibrahimiyah. Lepas tu kita doa. Boleh terus kita doa ke Ustaz? Boleh Bunda. Sebenarnya kalau Bonda Ros sudi menerima cadangan saya lah Bonda Ros mana pandai pula saya buat cadangan. Saya ada buku bacaan dalam solat. Kita boleh bahas benda ni dalam tempoh, tapi kalau Bonda setujulah kita cari masa, kita bahas benda ni dalam tempoh 2 jam lebih. Selesaikan betul-betul bacaan dalam solat, bermula doa iftitah sampailah hujung sekali itu doa sebelum memberikan salam. Ada kita bahas sebelum ni? Tak ada kan? Ada ke benda kita bincang? Tak ada. Kalau macam tu Ustaz, kalau malam boleh tak Ustaz? Kalau malam lepas maghrib ke kita buat 2 jam terus? Malam saya penuh dengan kuliah sebenarnya Bunda. Ya? Malam saya penuh dengan kuliah Bunda. Yelah. Siapa nanti kita bincang balik? Pagi, duha ke? Duha. Ada banyak sikit masa. Paling best sebenarnya dapat jumpa fizikal, tapi kita ni datang daripada pelbagai tempat ni. Seluruh Malaysia Ustaz. Yelah. Sebab dah lama nak tanya ini tau Ustaz. Saya rasa kita bincang benda tu secara terperinci bagi puas hati. Ustaz bagi masa waktu duha ke bila? Ya, nanti kita itulah kita bincang. Boleh. Yang zikir ni pun saya tak buat sebenarnya sebab ringkas sangat. Ejazari lah, kita ejazari. Boleh insyaAllah. Ejazari tapi rasanya paling cantik pagi lah Ustaz. Lepas habis kuliah subuh pukul 8 tu start sampai pukul 10. Allah, kuliah subuh lagi, kuliah duha lagi, zuhur lagi. Kita orang macam tu. Okey Bunda, kalau boleh saya nak yang akhir. Saya dah beritahu Bunda Ros, saya nak pergi jogging juga macam mana pun. Perut dah nak kena kuruskan sikit ni kan. Okey. Ustaz jogging pakai macam ni ke Ustaz? Pakai macam ni lah, nampak soleh sikit. Saya gurau je. Okey. Dia hujung sekali, bila saya minta maaf sebenarnya saya belum puas bincang pasal zikir Nabawi lepas solat ni. Tapi tuan kurang saya bagi gambaran je, gambaran umum. Nanti boleh kita perincikan pada masa akan datang jika perlu.
Okay, tapi saya nak kempen akhir sekali, iaitu kita hendaklah berzikir dengan tenang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, alla bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman ni dia tenang kalbunya dengan zikrullah. Bukankah zikrullah itu menenangkan kalbu kita? Jadi dia kena baca dengan tenang satu-satu. Setengah orang kan dia baca laju kan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi rasanya tak cantik begitu. Lebih baik kita baca dengan satu-satu, satu nafas, satu nafas. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk istighfar pun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Okay, satu-satu. Saya rasa itu lebih membahagiakan kita insya-Allah. Jadi Bonda Ros, saya nak berhenti di sini. Siapa yang berminat untuk dapatkan buku tu boleh, minta maaf ya kempen, tapi untuk mudahkan urusan bonda-bonda sekalian, okay, saya dah ada bagi pada dalam chat tadi dan saya pun dah send pada Bonda Ros. Dan nanti insya-Allah kita akan set. Kita cuba bincang pasal bacaan dalam solat tu, kalau boleh kita bincang sampai kita puas hati insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita cari satu masa Ustaz ya. InsyaAllah, Bonda, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, nak tahu satu lagi tanya. Wa ilahukum tak? Wa ilahukum tidak ada. Tidak ada dalam. Okay, tutup majlis Ustaz. Tak nak pergi jogging kan? Itu saya tak sabar dah ni. Okay, Ustaz. Mari kita tutup lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan susunan doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat. Terima kasih Ustaz kerana membetulkan amalan doa selepas solat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga penjelasan Ustaz petang ini menambahkan ilmu kepada semua jemaah untuk disampaikan kepada keluarga dan para sahabat kita insya-Allah. Dengan itu saya mohon sikit izin Ustaz untuk saya buat sikit hebahan kuliah pada malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan surah Al-Mulk. Pada pukul 19 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadil Ustaz Pilihan. Belum ada lagi insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada Gema Nur Iman, terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gema Nur Iman memohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita pada petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Selamat berjogging Ustaz. Orang muda nak di jogging. Aduh. Ustaz. And malam ni kita ada Ustaz itu ni. Ustaz